Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tajul Arifin bin Yang Husin, pengarah IPG Kampus Tun Husin On, yang berusaha Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Husin On, yang dihormati Ustaz Hairul Anwar bin Abu Bakar, Ketua Jabatan Pendidikan Islam, yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pengarah, staf sokongan dan hadirin yang dihormati sekalian. Allah juga yang dipuji dengan lidah dan hati, kerana dengan limpah dan izinnya membolehkan kita berkumpul pada hari ini. Majlis terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Tajul Arifin bin Yang Husin, pengarah IPG Kampus Tun Husin On, kerana dapat bersama-sama ke majlis bicara Ramadan Al-Nisfu Al-Akhir dan Hatam Al-Quran, anjuran Jabatan Pendidikan Islam bersama unit latihan dan perkhidmatan IPG Kampus Tun Husin On. Majlis juga turut merakamkan segala terima kasih atas kesudian hadirin dan untuk bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis kita dibuat secara langsung dalam Google Meet sempena Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Untuk daftar di SKL-KPM, para hadirin boleh klik link yang diberikan dalam ruang chat dan Google Meet dan WhatsApp grup warga itu. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan selaku moderator untuk teruskan acara An-Nisfu Al-Akhir pada hari ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi pengacara majlis Azmi, yang berusaha Dr. Tajul Arifin bin Yang Husin, pengarah IPTO, Encik Muhammad Razi, Timbalan Pengarah IPTO, Ketua Jabatan, para pensyarah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang ini dapat kita bersiaran langsung bersama dalam program Bicara Ramadan Al-Nisful Akhir dan Khatam Al-Quran. Pada kali ini, majlis kali ini dimulakan dengan Bicara Ramadan, di mana sebiasa akan memperkenalkan panel yang pertama. Panel yang pertama, Dr. Muhammad Yusuf bin Dagang. Yang kedua, Ustaz Muhammad Asraf bin Silon. Yang ketiga, Ustaz Asma' Nabiha bin Abdul Rahman dan Ustaz Rahati binti Ramli. Sebiasa dan sedia maklum bahawa bila sebut Ramadan ialah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apatah lagi dalam fasa yang kedua, fasa pertama ialah awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar, iaitu 10 malam yang pertama. 10 malam yang pertama ialah rahmat, yang kedua 10 malam yang kedua adalah maghfirah, dan yang ketiga ialah bebas daripada neraka. Tapi kali ini kita akan membicarakan nisful akhir, iaitu 10 malam, di mana di situ berlakulah satu sejarah yang amat besar yang menjadi panduan pada kita, iaitu nuzul Al-Quran. Alhamdulillah, kita masuk fasa kedua dan dikatakan berlaku nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan mengikut riwayat-riwayat yang sahih. Gambar. Dengar suara? Dan itu Ramadan pada hari ini memberi fokus kepada nuzul Al-Quran. Bicara kali ini akan berfokus kepada tajuk nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Nombor tak ada. Nombor tak ada. Ada dengar? Suara dengar okay. Suara. Teruskan. Okey.
Semoga dengan bicara kali ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Maka tidak membuang masa lagi, saya menjemput moderator pertama Dr. Yusof bin Dagang. Mohon jelaskan apakah yang dikatakan nuzul Al-Quran. Dipersilakan. Suara tak buka, Dr. Yusof. Dr. Yusof, suara tak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Ustaz Anwar yang memulakan pengajaran kita pada hari ini. Suara dengar. Terima kasih kepada pengerusi Cik Azmi Jomani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Seeloknya terlebih dahulu kita sama-sama melihat ataupun untuk kita mengetahui apakah dia sebenarnya nuzul Al-Quran dari segi bahasa, dari segi bahasa. Dan kalau kita jelaskan di sini, sama-sama jelaskan di sini, iaitu perkataan nuzul Al-Quran itu memberi maksud menetap di suatu tempat, menetap di suatu tempat atau tempat yang tinggi. Itu yang dikatakan dari segi bahasa perkataan nuzulnya. Tetapi kata perbuatannya, ia daripada kata perbuatan itu, iaitu kata perbuatan nazala yang membawa maksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Ini dari segi bahasanya. Tapi sebenarnya penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini secara simboliknya ataupun secara majaznya sahaja yang bermaksud iaitu pemberitahuan tentang Al-Quran yang tujuannya untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini. Secara teknikalnya nuzul Al-Quran ini bererti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, iaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perkataan nuzul dalam pelbagai wajah, kalau kita lihat dalam Al-Quran ni ada dalam pelbagai wajah, sama ada kata namanya, kata perbuatan dan lain-lain yang digunakan di dalam Al-Quran. Sebanyak lebih kurang 290 kali. Sebagai contohnya, auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma auzubillahi minasyaitonirrajim wa anzala minas samaa'i maa'a. Maksudnya dialah yang menurunkan Al-Quran. Inilah sebagai contoh yang menunjukkan bahawa pengertian nuzul yang difokuskan kepada nuzul Al-Quran. Saya rasa itu saja penjelasan untuk berkaitan dengan pengertian nuzul Al-Quran ini semua. Terima kasih kepada Dr. Yusof. Bila sebut tentang nuzul ini, membawa maksud bahawa sesuatu yang turun dari tempat yang tinggi. Menunjukkan bahawa sesuatu yang turun dari tempat yang tinggi, daripada atas menuju ke bawah, menunjukkan bahawa sesuatu yang hebat. Waktu Al-Quran diturunkan, sesuatu yang hebat yang mempunyai berbagai-bagai pertujuan. Sebagai contohnya, sebagaimana saya sebut dalam Al-Quran tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tujuannya lah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu membezakan antara yang baik dan yang buruk. Ini tujuan dia. Maka dengan itu, bagi meneruskan perbincangan kita pada kali ini, saya merujuk kepada panel yang kedua, iaitu Ustaz Asrar Sidon. Selain daripada hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan,
apakah tujuan-tujuan Al-Quran diturunkan yang lain? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, moderator, serta hadirin hadirat peserta program pada petang ini. Bagi untuk menjawab persoalan apakah tujuan Al-Quran itu diturunkan. Ya, tujuan selain tadi moderator menyebut bahawa wabayyinati minal huda wal furqan, iaitu Al-Quran itu diturunkan untuk memberi petunjuk dan membezakan kebaikan, kebenaran dan yang bukan yang tidak betul, ya. Jadi di sini Allah menyebut dalam surah As-Sad, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Surah As-Sad ayat 29. Apa maksudnya? Iaitu Allah berkata Al-Quran ini kitab yang kami turunkan kepadamu, iaitu kepadamu Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalamnya banyak mengandungi faedah-faedah. Ya, banyak perkara yang membantu, yang memberi faedah, memberi menyelamatkan dan memberi manfaat kepada orang-orang yang berakal sempurna dan orang-orang yang sentiasa mengambil iktibar. Ya, dengan maksudnya di sini ciri orang yang ingin mengambil kandungan yang terdapat dalam Al-Quran itu ialah mestilah orang-orang yang sentiasa sempurna akalnya, ya, berfikir dengan matang dan juga sentiasa beringat untuk mengambil iktibar, kerana kita tahu dalam Al-Quran mengandungi banyak perkara, banyak peristiwa yang boleh menjadi panduan, ya. Jadi tuan-tuan, dalam mentafsirkan ayat 29 surah As-Sad ini, saya merujuk pada Syekh Sya'rawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kalimah ayat 29 ni al-mubarak tu ialah membawa maksud sesuatu yang sedikit, ya, tetapi memberi manfaat yang jauh lebih dari apa yang digambarkan. Inilah dia faedah yang dapat daripada Al-Quran, ya. Seperti kalau ambil contoh, di sini ambil contohnya seorang yang mungkin gajinya sedikit tetapi dia memperoleh satu kehidupan yang dengan gajinya sedikit tapi kecukupan, cukup, dan juga mendapat manfaat, dapat banyak faedah daripada yang dia peroleh. Dia seperti seorang yang kaya. Itu kesan daripada Al-Quran, ya. Seterusnya, bagaimana, ya tuan-tuan, ya, bagaimanakah rezeki ini boleh diberkati, ya. Antaranya ialah Allah mencukupkan dalam diri, dalam hati kita, tuan punya badan ini, iaitu rasa qanaah, rasa cukup. Itu satu, itu satu faedah. Yang kedua, rezeki yang sedikit itu dibelanjakan pada perkara yang berfaedah saja, ya. Bukan ramai orang yang menyangka, ya, rezeki ini hanya harta, ya. Tapi rezeki sebenarnya ialah tidak membelanjakan perkara yang dilarang. Itu satu. Yang kedua, dalam ayat ini Syekh Sya'rawi menyebut tentang maksud tadabur, ya. Jadi Al-Quran adalah untuk ditadabur. Apakah tadabur itu? Iaitu melihat ayat-ayatnya bukan secara luaran, tetapi memerhatikan kandungan ayat. Apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran itu dengan berfikir, ya, dengan berfikir, kemudian memandang jauh serta melihat kepada kesudahannya, ya. Jadi Allah menggesa supaya kita ini supaya merenung dan bertadabur dengan ayat-ayat Allah, kerana apabila kita mentadabur, kita akan berasa cukup dan menerima dengan hati terbuka, seterusnya kita memperolehi kebenaran daripada Al-Quran itu. Sekian, wallahu a'lam.
Terima kasih kepada Ustaz Asrar. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan jawapan itu dapat kita dapat manfaat daripadanya. Bila sebut tentang Al-Quran ini, saya merujuk apa yang disebut oleh Ustaz Asrar pada awal tadi, bahawa orang yang menerima Al-Quran ialah orang yang punya akal fikiran yang waras, akal fikiran yang mantap. Merujuk pada firman Allah SWT, inna fi la dzikra liman kana ahlul qalb. Ya, iaitu orang yang mengambil peringatan daripada Al-Quran ialah orang yang ada hati, lub ataupun albab. Sudah tentu bila sebut tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran ini, sudah bertentu keistimewaan Al-Quran ini begitu banyak. Begitu banyak keistimewaan Al-Quran disebut, disenaraikan dalam firman Allah SWT Al-Quran, ya syifa wa yubashshirul mu'minin. Maka dengan itu saya merujuk kepada panel yang ketiga, Ustaz Asma, untuk cuba cerita-cerita sikit tentang apakah keistimewaan Al-Quran selain mana yang saya sebut tadi, wa yubashshirul mu'minin, syifa dan sebagainya. Dan silakan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pengurusi majlis, Ustaz Noh Hayan, para panel yang saya hormati, seterusnya sahabat ahli syurga insya-Allah yang berjuang menghuni syurganya yang kekal abadi. Okey, alhamdulillah hari ini dah masuk ke hari 18, kita menghadapi Ramadan sampai hari ke-18, alhamdulillah. Okey, semakin nampak, semakin rasanya semakin sikitlah dah Ramadan tinggal. Amin ya Rabb. Okey. Soalan yang tujukan kepada saya tentang keistimewaan Al-Quran. Okey, pertamanya, saya rasa semua orang sedia maklumlah keistimewaan Al-Quran ni. Okey. Al-Quran ni itu adalah keistimewaan yang pertama. Okey, ianya berdasarkan surah Al-Hud. Surah Hud ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, kitabun ayatuhu, Al-Quran sebuah kitab yang ayat dia. Okay, thumma fusilat, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Okay, min ladun hakimin khabir, yang diturunkan daripada Allah yang maha mendalam pengetahuannya. Okay. Dalam ayat ni cakap Al-Quran ni Allah yang turunkan, Allah yang tahu segala ni kan turunkan. Semua benda yang Allah cipta ada keistimewaan dia. Okay, binatang ada keistimewaan dia, manusia ada keistimewaan dia, tumbuh-tumbuhan ada keistimewaan dia, apatah lagi Al-Quran ni. Okay. Cipta, bukan saja-saja. Okay, Allah turunkan dengan ayat yang tak ada satu pun kesilapan, kan? Okay, itu tentang Al-Quran lah yang pertama, sebab Allah yang cipta. Jadi seterusnya, keistimewaan Al-Quran ni adalah Al-Quran ni mukjizat teragung. Okay. Tak ada seorang manusia pun yang dapat tandingi ayat Al-Quran, okay, walaupun satu ayat, walaupun satu perkataan, satu ayat. Okay. Kalau kita ada 10 PhD pun, okay, semua dalam bidang bahasa, okay, dalam bahasa Arab kan kita ada PhD, ada doktor, 10 doktor kan. Okay, satu ayat pun kita tak mampu nak menandingi Al-Quran, tak mahu, sebab ianya mukjizat teragung. Okay, tak boleh ditandingi pun, okay, walau satu ayat. Okay. Seterusnya, semua Al-Quran adalah tak akan berubah, tak akan diubah. Bukti dia clear kan. Okay, kalau kita lihat sendiri, Al-Quran ni memang Allah pelihara. Ini jaminan daripada Allah, bukan jaminan daripada manusia pun. Tak akan diubah. Okay, kalau kita tengok Al-Quran dekat Johor sama dengan Al-Quran Malaysia, sama dengan Al-Quran dekat London, dekat Kutub Utara, Kutub Selatan, semua sama. Mungkin sebab ia tak berubah, walaupun banyak usaha, mungkin banyak usaha yang nak mengubah Al-Quran, tetapi Allah. Okay. Seterusnya, antara kelebihan Al-Quran ni adalah praktikal. Apa maksud praktikal? Praktikal ialah orang mampu
buat apa yang ada dekat Al-Quran tu. Okey, itu sebab Al-Quran ni dia istimewa. Okey, ini antara yang boleh kita dapat sekiranya takat kita tahu, okey, itu istimewa, tapi kita tak belajar pun tentang Al-Quran tu, okey, kita tak dapatlah manfaatnya. Okey. Jadi sebagai seorang yang beriman, okey, kita patut mempercayai Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bukan sahaja manusia yang percaya, jin pun percaya, jin pun takut dengan Al-Quran. Okey. Sebenarnya orang yang bukan Islam pun okey, percaya kat Al-Quran. Kadang-kadang saya tengok ada sahabat-sahabat saya yang non-Muslim, anak dia nangis. Di mana? Pergi kat perubatan Islam menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka pun percaya sebenarnya kan. Okay, jadi kalaulah kita ni, orang Islam ni, yang dari lahir ke kan, dah masuk Islam ke, kita tak percaya Al-Quran, mungkin kita bukan sama dengan jin, kita lebih dahsyat daripada jin lah kan. Okay, rasa itu sahaja tentang keistimewaan Al-Quran. InsyaAllah boleh diteruskan yang lain lah. Terima kasih. Terima kasih pusingan yang pertama dan terakhir di pusingan yang pertama. Ustaz Surayati okey, ayo okey, Surayati. Panel yang keempat ni untuk pusingan pertama. Okey tak okey? Bila disebut tentang Al-Qurannya, keistimewaan ini, Al-Quran ini memang tak boleh nak ubah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Memang Quran ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di antara keistimewaan yang memanglah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi meneruskan perbincangan kita pada petang ini untuk pusingan yang pertama, saya merujuk kepada Ustazah Rohayati. Panel yang keempat, pusingan pertama. Ustazah Rohayati respon sedikit, tak dengar pula. Ustazah Rohayati. Minta maaf tuan-tuan, kita pasal pertalian terpaksa kena panggil dulu. Okey mohon panel yang keempat ni. Ustazah Rohayati. Okey Ustaz, boleh? Baik, alhamdulillah. Ada pun. Alhamdulillah. Okey. Bila sebut keistimewaan tadi, Ustazah Asma dah sebut keistimewaan tadi. Kita naklah pada Ustazah ni jelaskan lagi, perincikan lagi apakah keistimewaan yang begitu banyak lagi. Jadi dengan itu saya mohon pada Ustazah jelaskan apakah keistimewaan yang lain daripada yang disebut-sebut tadi. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustaz clear Baik, alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada pengerusi dan dihormati sahabat-sahabat yang lain, semoga semua kita berada dalam keadaan sihat. Jadi saya minta maaf lah tadi line tak berapa clear, tadi saya dah off sekejap, ni alhamdulillah. Jadi untuk menjawab soalan tentang keistimewaan Al-Quran yang lain, jadi panel ketiga telah menjelaskan panjang lebar tentang keistimewaan Al-Quran. Jadi untuk sebagai tambahan lagi tentang keistimewaan Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab sepanjang zaman. Jadi ianya membawa maksud Al-Quran adalah kitab yang bukan hanya sesuai untuk sesuatu zaman sahaja. Al-Quran juga bukanlah hanya sesuai untuk di sesuatu tempat sahaja, bukanlah hanya sesuai untuk sesuatu generasi sahaja. Malah Al-Quran adalah kitab yang sesuai sebagai panduan untuk sepanjang masa dan sepanjang zaman. Jadi kerana itulah kita dapati sehingga kini kitab Al-Quran, kalamullah, tetap unggul dan tetap kekal sebagai panduan dan pedoman untuk kita semua. Seperti yang dinyatakan tadi oleh panel yang ketiga, Al-Quran adalah kitab mahfuz, seperti firman Allah, wa inna lahu lahafizun. Adalah yang ini Allah yang akan menjaganya. Jadi ayat ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa kitab Al-Quran akan dijaga dan akan berkekalan sepanjang masa dan sepanjang zaman sebagai rujukan utama untuk umat manusia. Okey, yang kedua tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang pun kitab agama keseluruhannya.
Jadi ianya membawa maksud kitab Al-Quran adalah lengkap mengandungi semua aspek kehidupan. Sama ada aspek akidah, aspek akhlak, aspek ibadah, bidang muamalat, bidang munakahat, bidang ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat Islam semestinya setiap tingkah laku, tindakan, amalan yang kita lakukan mestilah berpandukan kepada kitab Al-Quran yang merupakan sumber rujukan utama untuk kita semua. Okay, yang ketiga, keistimewaan Al-Quran juga sebagai kitab insani sejagat ataupun kemanusiaan sejagat. Hal ini adalah berdasarkan kepada sifat Al-Quran itu Okey. Okay, boleh saya teruskan? Boleh terus panel. Teruskan. Okay, jadi yang ketiga adalah keistimewaan Al-Quran sebagai kitab insani sejagat ataupun kemanusiaan sejagat. Jadi hal ini adalah berdasarkan kepada sifat Al-Quran itu yang banyak menekankan tentang kehidupan manusia dan juga alam sejagat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in huwa illa zikrul lil alamin. Maksudnya Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam semesta. At-Takwir ayat 27. Jadi banyak sebenarnya kelebihan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran juga adalah syifa sebagai penyembuh. Seperti firman Allah, Qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga penyembuh. Jadi Al-Quran juga sebagai penawar bagi masalah hati dan jiwa yang tidak tenang. Seperti firman Allah, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya ingatlah hanya dengan mengingati Allah sahaja hati kita akan menjadi tenang. Jadi memang banyaklah keistimewaan dan kelebihan Al-Quran kerana Al-Quran itu adalah kalamullah. Bukan kalam Nabi, bukan kalam Jibril, bukan kalam mana-mana Rasul. Tetapi Al-Quran adalah sebagai kalamullah yang mengandungi perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita sebagai umat Islam, kita perlu ada sentiasa perasaan rindu untuk membaca Al-Quran. Bukan sahaja di bulan Ramadan, mudah-mudahan menjadi amalan berterusan untuk kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada tuan moderator. Terima kasih Saudara Yati atas penjelasan. Bila sebut tentang Quran tadi, dia sinonim dengan Ramadan. Apatah lagi kita dah nak masuk fasa ketiga. Biasanya kalau kita lumba lari dekat padang tu, bila nak sampai kepada garisan akhir, semua orang nak lari pecut. Begitu juga kita dan akhir 10 malam terakhir ini, iaitu 10 malam yang terakhir di mana di sana di antara satu kesemuaan ialah Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr. Jadi kita digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memburu malam Lailatul Qadr. Satu malam Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dengan itu saya tak panjang, saya tak memanjangkan bicara. Saya terus masuk kepada pusingan yang kedua ni. Pusingan yang kedua, saya menjemput inilah Dr. Yusof untuk menjelaskan agak-agak bilakah agaknya terjadinya apa yang disebut Lailatul Qadar itu. Silakan Dr. Yusof. Okey Dr. Yusof. Doktor. Okey, terima kasih moderator Ustaz Noah. Dengar tak? Dengar. Dengar Okey. Okey, kita dah dengar penjelasan daripada rakan-rakan kita tadi. Jadi sekarang ni soalan ini macam ke satu soalan yang cepu emas lah untuk saya. Tanya bila terjadinya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini sebenarnya dia hanya berlaku pada waktu malam.
pada waktu malam, iaitu pada waktu malam di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, ya, di mana para ulama Islam ada mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar ini berlaku pada bulan Ramadan, iaitu pada malam yang diturunkan padanya Al-Quran. Maknanya kalau nak ceritakan bulan Ramadan tu bermula daripada malam yang pertama sehinggalah kepada malam yang ke 29 ataupun 30 pada bulan Ramadan tersebut. Ini adalah berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat ke-85, ayat ke-185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ya, maksudnya bulan Ramadan yang ada padanya telah diturunkan Al-Quran. Ini bermakna sebenarnya terjadinya ataupun berlakunya malam Lailatul Qadar itu pada malam di bulan Ramadan. Saya rasa itu agak jelas lah, ya. Nanti rakan-rakan kita lagi yang akan menjelaskan lebih terperinci ada panel yang lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas penjelasan tersebut. Tuan-tuan dan Allah, alhamdulillah kita masuk pusingan kedua untuk panel yang kedua. Bila sebut tentang Lailatul Qadar ini, ya, maka kita biasalah solat tarawih selepas separuh malam, separuh Ramadan, selepas surah itu kita akan surah rakaat kedua kita baca inna anzal rakaat pertama sama inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kita dah biasa, dah maklumlah bahawa bila sebut saja Ramadan dia sinonim juga dengan Lailatul Qadar. Jadi saya nak pergi kepada Ustaz Asrar ini. Mohon jelaskan, mohon perincikan adakah ia berlaku? Adakah ia berlaku pada 10 malam terawal malam ni? Bila dia? Terawal ke 10 malam pertengahan ke atau 10 malam terakhir? Saya mohon Ustaz Asrar jelaskan. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan moderator. Persoalan yang penting. Hari ini kita dah berada pada 18 Ramadan. Syukur pada Allah SWT. Sekejap lagi 20 kita masuk pada fasa ketiga dalam bulan Ramadan. Jadi pertama saya nak kita mengambil daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahayyanu lailatul qadri fil ashril awakhir. Itu satu, ya, iaitu carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir. 10 malam yang akhir. Jadi malam ni 18, malam ni 19, 20, 21, 10 malam akhir. Itu hadis yang pertama riwayat Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi tuan-tuan, berdasarkan pada dua sumber ini kita boleh mengambil ketetapan dan panduan pemburuan kita ialah memburu Lailatul Qadar. Tak lama lagi dalam 2 malam nak kena buru dah. 10 malam yang akhir. Satu. Yang kedua disebutkan malam-malam yang ganjil. 2. Ya. Namun, ya, jadi daripada dua pendapat ni kita boleh ambil pegangan lah. Malam 10 malam akhir, 21, 22, 23 sampai 30 dan juga malam-malam yang ganjil. Ya. Namun oleh kerana berbeza-beza satu tempat itu perkiraan malam, maka kita cari jalan yang mudah.
semua malam, bukan saja malam yang lagi 2 malam lagi, daripada malam ini kita terus konsisten untuk kita melaksanakan, memohon pada Allah, beramal, beribadat. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama. Kalau kita tak tahu tu tanda malam Lailatul Qadar pun, tapi kita sudah berada pada malam-malam itu dan kita diberi ganjaran oleh Allah SWT dengan 1000 bulan punya amal ibadat. Begitulah tuan. Terima kasih. Terima kasih tuan Ustaz Asrar di atas penjelasan tersebut. Saya mohon pada sahabat-sahabat hadirin hadirat, masih lagi okey ke? Okey ya? Bersama dengan kita insya-Allah. Boleh komen dekat chat tu kot. Okey. Boleh, saya terperasan. Baik. Okey, sekarang ni masuk pusingan kedua untuk Ustazah Asma lah. Tak banyak komen ni. Jangan panjang-panjang lah. Kita agak-agak patut lah ya tak? Ini malam-malam dah terakhir ni kena tumpu ngaji Quran ni. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Jadi apakah agaknya amalan-amalan yang sepatutnya sewajarnya dilakukan oleh orang-orang yang sentiasa ta'arruf, yang memburu malam-malam Lailatul Qadar? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Anwar Hayyan. Okey, sebelum nak cakap amalan-amalan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ni, kita tahu semua orang akan memburunya. Okey, tapi mungkin orang yang istimewa akan jumpa. Okey. Dalam setahun 365 hari, lepas tu kita pendekkan jadi sebulan. Kita sebulan ni kita berusaha sebab kita dijanjikan 70 kali ganda pahala sepanjang bulan Ramadan ni. Amat rugilah orang yang dah tinggalkan 18 hari ni tanpa apa-apa usaha. Tapi lagi rugi kalau orang tinggalkan 18 hari dia dah usaha tapi last tu dia tak buat apa pun. Padahal dekat last tu lah, dekat 10 hari tu lah adanya Lailatul Qadar. Di mana ianya lebih baik daripada 70 kali ganda tu. Allah janjikan pahala dia sehingga 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kita punya usia pun tak tentu lagi 83 tahun 4 bulan kan? Ke ada yang dah tentu dah kan? Jadinya saya nak sentuh sikitlah tentang malam Lailatul Qadar ni, di mana kenapa kita nak sangat memburunya selain daripada ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ni juga dipanggilkan Doikul. Dia sempit. Dikatakan malam yang sempit. Kenapa sempit? Sebab malaikat ni turun, malaikat daripada syurga. Kenapa dia turun? Dia nak turun ke bumi, lebih baik dia duduk di syurga kan. Malaikat berpusu-pusu turun yang diketuai oleh malaikat Jibril. Sebab nak catat amalan ni, nak tengok amalan manusia ni yang mengimarahkan malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat Muslim, maksudnya adalah Rasulullah bulan Ramadan, hari-hari lain. Ini Rasulullah ni, Rasulullah yang dijanjikan syurga ni. Rasulullah sendiri bersungguh-sungguh pada 10 malam tadi. Macam Ustaz Anwar yang katalah kan, kalau kita pecut, last kali tu kita pecut betul-betul kan, kita nak menang. Itulah yang patut kita buatlah di malam yang terakhir ni. InsyaAllah. Seterusnya, dalam riwayat Bukhari, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru syadda min za wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Dalam hadis ni dikatakan adalah apabila ni 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda akan mengetatkan ikatan di pinggangnya. Itu pertama. Kedua, baginda menghidupkan malam harinya, dan ketiga, baginda membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Ini adalah riwayat Al-Bukhari. Jadi ada 3 ibadah dalam hadis tu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk 10 malam terakhir. Pertama, Rasulullah mengetatkan ikatan pinggang baginda. Ini ada 2 pendapat. Pertama, nak menunjukkan bahawa Rasulullah ni bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia memperkemaskan ikatan kain tu lah kan.
Okay, ikatan pinggang Rasulullah sebab nak bersungguh-sungguh ibadah 10 malam tu. Okay. Kemudian yang kedua maksudnya Rasulullah meninggalkan perbuatan bersama dengan isteri pada 10 malam terakhir. Okay, ini untuk ibadah yang pertama. Apa yang Rasulullah buat ketika 10 malam terakhir. Okay. Pertama, mengetatkan ikatan pinggang baginda. Okay. Keduanya adalah menghidupkan malam ni ada dua kemungkinan, menghidupkan keseluruhan malam atau menghidupkan majoriti malam tu, bukan keseluruhan sampai tak tidur. Menghidupkan malam ni. Okay. Sebabnya menghidupkan malam ni separuh malam atau Rajab Al-Hambali, sebahagian fuqaha dari kalangan Syafi'iyah berkata, ganjaran menghidupkan malam itu dapat diperoleh dengan seseorang itu melakukan solat isyak secara berjemaah. Dia bermula mungkin daripada solat isyak secara berjemaah dan dia berazam untuk melakukan solat subuh secara berjemaah. Kita tahu solat isyak secara berjemaah ni pahala dia sama dengan dia qiyamul sepanjang malam. Okay, solat subuh pula berjemaah sama dengan, tak silap saya lah, saya pun dah lupa dah, sama dengan separuh malam, berqiyamul separuh malam, macam tu. Okay. Lepas tu, sesiapa yang menghadiri solat isyak dan subuh secara berjemaah pada Lailatul Qadar, maka dia mendapat ganjaran beribadah pada malam Qadar. Okay. Jadi, menghidupkan malam ni yang paling simple adalah berjemaah isyak dan subuh. Okay. Pahala dia sama, ganjarannya sama, dia beribadah. Jadi untuk solat isyak dan subuh 10 hari ni, okay, kita target, kita akan siapalah kat rumah tu ajak je jemaah. Tapi kena sendiri dengan suami jiran. Okay. Hidupkan malam ni banyak. Okay. Mula daripada isyak berjemaah. Lepas tu mintalah suami isteri berjemaah ataupun adik-beradik berjemaah, macam-macam. Okay. Niat. Okay. Niat tu pun pahala. Sebenarnya banyak pahala yang boleh buat sebelum malam terakhir tu. Okay. Cuma kita fokus kepada solat. Okay. Kita fokus kepada ibadah khusus. Sebabnya ibadah khusus ni, solat ni akan ditanya oleh Allah, yang akan membantu kita topak-topak dengan dibanding yang wajib. Okay. Kalau kita solat wajib ni dapat 70 kali ganda, okay, pahala. Okay. Tetapi 10 malam terakhir ni, okay, solat wajib berapa kali ganda? 70 darab dengan 83 tahun 4 bulan. Lagi berganda-ganda. Okay. Apa lagi itu solat wajib seorang tu. Okay. Kalau solat wajib tu dia berjemaah pula. Darab pula dengan berapa? Berapa Ustaz? Pahala berjemaah 27. Tak silap saya. Kena tanya Haji Zamidi. Haji Zamidi okay. Jadi dah pula dengan 27. Berganda-ganda lah kan. Okay, jadi 10 malam terakhir ni kita target, kita akan solat jemaah. Kita lupa kan. Alhamdulillah juga sekarang keadaan kita tengah PKP ni, kita tak bershopping kan. Kita tak bershopping. Shopping online, jadi kita ada masa. Kita pun tak adalah kita nak buat persiapan macam raya biasa. Jadi sepatutnya kita ada masa untuk fokus 10 malam terakhir ni untuk beribadah. Terutamanya solat lah. Okay. Lepas tu banyak sebenarnya yang kita boleh untuk mengimarahkan malam ni. Okay, menghidupkan malam ni, kita boleh sedekah selain daripada solat lah. Okay, selain daripada solat, kita topak-topak, kita punyalah nak ni 83. Kita santuni pasangan kan. Selama ni tak pernah basuh pinggan. Terus basuh pinggan hari tu kan. Sama dengan 83 tahun basuh pinggan. Apa? Basuh pinggan santuni pasangan Santuni. Baik. Yelah, selama ni pasangan yang basuh pinggan kan. Sebenarnya yelah, okay. Kita sungguh-sungguh. Kita Al-Quran, berzikir, banyakkan istighfar. Istighfar, satu kali istighfar sama dengan 83 tahun punya istighfar.
Okay. Lepas tu kita buat benda-benda yang biasa. Sebelum nak tengok handset, istighfar dulu. Okay. Sebelum nak tekan TV tu, istighfar dulu. Buat benda-benda biasa tapi pahala dia sampai 83 tahun kan. Lepas tu makan sahur, kita lewatkan sahur sampailah kita solat subuh. Okay. Itu antara yang boleh untuk menghidupkan malam. Seterusnya disebabkan orang kejar. Okay, sebenarnya malam Lailatul Qadar ni Rasulullah SAW cerita, okay, apabila ada satu ni Rasulullah cakap ada seorang ni nama dia Mas'un, tak silap saya. Okay. Dia kata Mas'un ni dia jadi dia macam panglima perang ke apa dah selama pun ingat. Okay, kiranya dia ni dia banyak lah. Okay, seumur hidup dia berjuang untuk bangsa dia. Okay, jadi orang-orang yang dengar ni cakap, ya Rasulullah, kita ni hidup antara 60 hingga 70 kau kata. Okay, macam mana nak 83 tahun tu, nak dapat pahala 83 tahun tu. Okay, nak berjuang. Okay, pahala berjuang 83 tahun sebab itu zaman dulu, bukan zaman Rasulullah kan. Dulu orang hidup 900 tahun, 300 tahun. Jadi macam mana kita ni nak menandingi umat-umat lain ni nak masuk syurga. Okay, tapi yang kita ramai sekali masuk syurga. Macam mana dia buat? Daripada malam Lailatul Qadar ni lah. Okay, antaranya. Sebab keistimewaan dia hanya umat Muhammad je ada. Ada yang malam Lailatul Qadar ni Allah hadiahkan untuk kita. Jadi rugilah kalau Allah hadiah kita tak nak kan. Okay. Seterusnya bila Rasulullah bercakap, okay, kita boleh menandingi orang yang berjuang 83 tahun, 80 berapa tahun tu kan. Kita boleh menandingi pahala dia dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Okay. Seterusnya yang ketiga yang last sekali yang Rasulullah buat adalah membangun kaum keluarga. Kita nak masuk syurga bukan kita je. Okay. Bukan kita je nak bidadari, bukan kita je nak pelayan, bukan kita je nak istana kan. Okay. Kita nak masuk syurga ni bersama ahli keluarga. Jadi kita kejut ahli keluarga sendiri. Okay, Rasulullah SAW sendiri kejut isteri baginda. Rasulullah SAW sendiri kena kejut pula. Rasulullah sendiri kejut anak dan menantunya yang duduk di sebelah rumah. Okay, Fatimah dan Ali. Okay, Rasulullah kejut untuk sama-sama membangunkan membangunkan 10 malam ni. Okay, bukan ibadah kita je. Jadi kita ajak anak-anak kita sekali. Kalau dulu mungkin mak ayah kita dulu, kalau mak ayah saya kan 10 malam terakhir tu, okay, dia akan kejut kita pergi ramai-ramai pergi masjid. Dululah, sekarang PKP dah tak boleh pergi kan. Okay, pergi masjid buat solat. Okay, qiyam dalam masjid. Okay, tapi saya tak buat pun, saya tidur kat belakang. Tak kisahlah. Okay, mak ayah saya tak kisah. Tidur pun tidur lah, tapi asalkan pergi. Dapatlah iktikaf kan. Okay. Jadi kita ni sekarang tak boleh, jadi kita kejut anak-anak kita ni. Okay, ahli keluarga kita. Okay. Sekarang ni dah ada WhatsApp, dah ada pergi telefon semua ahli keluarga tu kejut. Biar sama-sama masuk syurga, bukan kita je nak masuk syurga. Bukan kita je yang nak kejar 83 tahun 4 bulan punya pahala tu. Okay. Sampai situ sahaja dulu. Okay. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Baik, terima kasih ahli panel yang ketiga ni, hebat sungguh. Ustazah selebriti ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi untuk seterusnya, untuk memedekkan masa ni, saya menjemput panel yang keempat lah untuk pusingan kedua, Ustazah Ruhayati. Bila sebut tentang amalan Lailatul Qadar, ya. Jadi saya nak terus tanyalah, direct lah, tak adalah pusing-pusing lagi. Apakah kelebihan beribadah pada malam Lailatul Qadar? Silakan. Ustaz Ruhayati. Okay. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Ustaz dengar Ustaz? Pendekkan sikit. Moderator bagi masa sikit je. Okey. Okey. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, jadi untuk menjawab soalan apa beribadah pada Lailatul Qadar,
Okay, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi maksudnya sesiapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan keampunan Allah, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini telah dijanjikan, maksudnya akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi yang dimaksudkan dengan qiyam iaitu menghidupkan di situ adalah dengan menghidupkan Lailatul Qadar dengan melaksanakan amal ibadah seperti menunaikan solat sunat tarawih, tilawatul Quran, banyakkan berzikir, bertadabbur, bertadarus, bersedekah, melakukan segala amal soleh. Tadi Ustazah Asma pun dah banyak sebut tadi kan. Jadi sepanjang malam yang 10 yang terakhir ni kita rebutlah peluang. Jadi kita banyakkan melakukan solat-solat sunat dan yang paling mudah lah yang untuk kita lakukan, banyakkan berzikir. Terutamanya kalau bagi kaum-kaum ibu, kalau kita memasak juadah tu sambil di dapur tu, kita boleh sentiasa berzikir. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah, selawat dan sebagainya. Jadi insya-Allah, jadi mudah-mudahan kita semua termasuklah dalam golongan yang berjaya untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Okay, yang kedua, kelebihan menghidupkan Lailatul Qadar dengan amal ibadat ini adalah akan mendapat pahala amalan melebihi 1000 bulan. Akan mendapat pahala amalan melebihi 1000 bulan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Maksudnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan beramal pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada beramal pada 1000 tahun. Jadi bayangkanlah kalau 1000 tahun, kalau 1000 bulan tadi Ustaz Asma dah sebutkan 83 tahun 4 bulan. Jadi kita sama-samalah peluang ini. Mudah-mudahan kita semua akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan peluang untuk memperoleh pahala amalan melebihi 1000 bulan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan pada tuan moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan tersebut, Ustaz Surayati. Alhamdulillah, syukur Allah SWT kita sudah 2 pusingan dan mudah-mudahan dengan penjelasan dan jadi ahli panel dapat memberikan peringatan balik kita. Untuk itu saya memiliki masa, saya serahkan balik kepada pengacara majlis, Encik Azmi. Majlis mengucapkan terima kasih kepada moderator Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan, ahli-ahli panel Dr. Muhammad Yusuf bin Dagang, Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon, Ustazah Asmah Nabiha binti Abdul Rahman dan Ustazah Rohati binti Ramli. Semoga pencerahan ilmu itu tadi kita lebih bersemangat untuk memburu malam Lailatul Qadar dan istiqamah dengan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita akan diteruskan dengan mempersilakan Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya memimpin majlis Khatam Al-Quran bersama Ustaz Hairul Anwar bin Abu Bakar. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam detik yang istimewa di bulan Ramadan pada tahun ini, kita dianugerahkan satu suasana situasi yang mencabar, namun syukur pada Allah kita dapat melaksanakan majlis tadarus Al-Quran ini. Yang pertamanya saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Pengarah, Tuan Timbalan Pengarah, saf-saf kepimpinan IPG Kampus Tun Hussein On, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit,
para pensyarah dan juga staf sokongan yang telah bersama-sama menjalankan program Tadarus Al-Quran sebanyak 2 fasa bermula sehingga pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan dengan suasana yang berlaku ini adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita memperkokohkan institusi kita itu, bukan saja itu tetapi institusi keluarga kita dengan majlis-majlis Al-Quran. Saya juga tuan-tuan ingin mengambil kesempatan dalam program ini mengalu-alukan kehadiran dan juga penglibatan daripada para pelajar yang nampaknya ada turut sama dan juga bekas-bekas pelajar-pelajar lama IPTO yang bersama-sama dalam program pada hari ini. Ahlan wa sahlan diucapkan. Syukur pada Allah. Salam Ramadan kepada ustaz-ustazah semua. Jadi insya-Allah program Khatam Al-Quran ini akan dilaksanakan dengan saya membaca surah Al-Duha hingga surah At-Takasur. Sementara semua para yang hadir boleh membaca bersama-sama dengan mikrofon dibisukan dan kemudian akan disambung oleh Ustaz Khairul Anwar. Mari kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon dan Ustaz Hairul Anwar bin Abu Bakar atas kesudian memimpin bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita akan diteruskan lagi dengan mempersilakan Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan untuk mengetuai bacaan doa khatam Al-Quran dan tazkirah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat lagi mengasihani. Tunjukkanlah, bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran, ya Allah. Kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran, ya Allah. Kasihan kami dengan berkat Al-Quran, ya Allah. Dan jadikan sebagai pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat untuk kami, ya Allah. Ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari Al-Quran, ya Allah. Dan ajarlah kami dari apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran, ya Allah. Dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan siang, ya Allah. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Bolehkan kami dengan kemuliaan Al-Quran dan serikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, ya Allah. Dan pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran, ya Allah. Selamatkan kami dari segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan, ya Allah. Dan di dalam kubur sebagai kawan yang mesra. Pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh semasa menuju ke syurga sebagai teman, dan sebagai penghadang dan pendinding dari api neraka. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan pada segala kebaikan, dan limpah kurnia kemurahan dan kemuliaan-Mu jua, ya Allah. Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang Maha Mengasihani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkan kami dengan api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah derajat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang ampunya segala macam kelebihan Al-Quran. Tuhan yang mempunyai segala macam Al-Quran. Dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah. Tuhan ampuni segala macam kelebihan dan ihsan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah mahdina bi hidayatil Quran wa najjina minan niran bi karamatil Quran wa rafa' darajatina bi fadilatil Quran wa kafir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Quran ya dzal fadli wal ihsan. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana barang siapa
yang dapat menghatamkan Al-Quran, kemudian dia memanggil ahli keluarga, anak-anak mereka atau sahabat-sahabat mereka, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Anas telah menghatam Al-Quran, mereka mengumpulkan anak-anak mereka dan ahli keluarga mereka, kemudian mereka sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cuba menghatamkan, apatah lagi dengan bulan Ramadan ini ialah bulan Syahrul Al-Quran. So boleh-bolehnya kalau kita dapat menghatam Al-Quran. Kalau tak boleh pun kita sama-sama, kita kongsi dengan cara mana, dengan sendiri ataupun tadarus, semana yang kita amalkan, masing-masing kita bahagi-bagikan dengan duduk satu, dengan masing-masing, duduk 2 orang lain, duduk 3 orang lain. Maka itu pun juga dapat juga daripada kelebihan Al-Quran. Apatah lagi pada petang ini kita kumpulkan sama-sama rakan-rakan kita. Kita sama-sama reunion dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dapat reunion nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan minta Allah, maka berusahalah insya-Allah setakat mana upaya kita untuk kita memperbanyakkan Al-Quran, memperbanyakkan amal soleh, dan memperbanyakkan sedekah, bersedekah kerana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan ini seperti angin. Maknanya dia punya kelebihan Rasulullah ialah bulan Ramadan mereka Rasulullah banyak bersedekah, kerana bulan puasa ini ialah Allah saja yang memberikan ganjaran. Wa ana ajzi bih, insya-Allah. Itu sekadar tazkirah ringkas. Saya serahkan balik kepada pengacara majlis, Encik Azmi, insya-Allah. Terima kasih. Majlis mengucapkan penghargaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan atas doa dan pengisian yang sangat baik dan jelas. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita telah sampai di penghujungnya. Majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Tajul Arifin bin Yang Husin, pengarah IPG Tun Hussein On, kerana sudi bersama-sama kami dalam majlis ini. Pihak majlis juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesudian dalam majlis ini. Akhir kalam ingin kami katakan di sini bahawa Ramadan ini membawa 1001 macam kebaikan yang mana sudah barang pasti dapat dimanfaatkan oleh mukmin sejati. Sama ada amalan yang wajib atau sunat seperti tadarus Al-Quran, qiyamul lail dan solat tarawih. Semoga dengan Ramadan kali ini akan meningkatkan ingatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maksudnya siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan Al-Mubarak kali ini sebagai rohaniah dan fikriyah yang boleh melonjakkan kita ke pesada kejayaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menjayakan program ini. InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan semuanya akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT di bulan di hari yang mulia ini. Sekian. InsyaAllah.